Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. So kita teruskan dengan bab 1, konsep asas pemikiran komputasional. Okey, di bawah tajuk ciri-ciri kesamaan dalam suatu permasalahan. So kita nak tengok standard pembelajaran kita ialah menentukan ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Okey, ciri-ciri kesamaan dalam suatu permasalahan. Okey, kebolehan untuk mengenal pasti kesamaan atau perbezaan merupakan kemahiran asas bagi penyelesaian masalah dan mereka bentuk algoritma. Okey, apabila ciri-ciri kesamaan atau perbezaan dapat dikesan, masalah boleh diselesaikan kepada bahagian-bahagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Okey, lebih banyak corak yang kita temui, lebih cepat dan lebih mudah masalah dapat diselesaikan. So kita tengok contoh situasi 2, sebuah syarikat pelancongan. Okey, anda ialah penyelia sebuah syarikat pelancongan. Syarikat anda telah menerima tempahan untuk membawa pelancong seramai 76 orang daripada 10 kumpulan yang berbeza ke suatu destinasi. Okey, pihak syarikat menyediakan beberapa buah bas pelancongan. Setiap bas boleh memuatkan seramai 20 penumpang. Okey, anda ditugaskan untuk menyusun penumpang supaya setiap ahli dalam kumpulan menaiki bas yang sama. Okey, jadual 1.6 menunjukkan jumlah ahli bagi setiap kumpulan. So kita tengok di sini, kumpulan 1 bilangan ahli dia adalah 5 orang. Kumpulan 2, 7, 3, 12, 4, 5, 5, 3, 6, 9, 7, 10, 8, 6, 9, 8, 10, 11. So total pelancong kita di sini adalah 76 orang. Okey, kita ada 10 kumpulan yang berbeza. So setiap bas tu dia boleh memuatkan seramai 20 orang penumpang. Okey, syarat dia ialah jumlah ahli dekat dalam satu bas tu mestilah setiap ahli dalam kumpulan bas mesti menaiki bas yang sama. Itu bermaksud kumpulan 1 semua ahli dia mesti berada dalam bas yang sama. So macam mana nak selesaikan? Kita tengok jadual 1.6 yang tadi untuk kita selesaikan permasalahan ini. Okey, so kita tengok Rajah 1.14 untuk menyelesaikan masalah bagi masalah dalam situasi 2, berapakah bilangan bas yang diperlukan. So kita andaikan ini adalah bas A. Okey, yang pertama kita tengok terlebih dahulu dekat dalam bilangan ahli kumpulan ni yang paling ramai bilangan ahli kumpulan dia. Itu yang kita akan masukkan dahulu, iaitu bilangan ahli seramai 12 orang daripada kumpulan yang ketiga. So bilangan ahli seramai 12 orang ni kita akan penuhkan dalam bas A. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So kumpulan 3 seramai 12 orang menaiki bas A. Okey, kemudian bas B. Kita tengok pula bilangan ahli yang kedua ramai. Okey, dua ramai ialah 11 daripada kumpulan 10. So kumpulan 10 seramai 11 orang akan menaiki bas B. Okey, kemudian kita tengok pula untuk bas C. Okey, kita tengok yang ketiga ramai 10 kumpulan 7. So kumpulan 7 seramai 10 orang akan menaiki bas C. Okey, kemudian kita tengok selepas nombor 10, nombor apa lagi? Nombor 9. Okey, kita tengok nombor 9. Okey, bila kamu nampak nombor 9 ini, kamu tengok bas A, bas B, bas C. Boleh tak menempatkan 9 orang ni? Kita nak jadikan dia maksimum terlebih dahulu. So kalau kita letak dekat bas A, tak cukup lah. Bas A ni dia hanya boleh memuatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je. Okey, kita tengok pula bas B boleh muat tak 9? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so kita letakkan dia dekat dalam bas B. Okey, bas C pun boleh cukup 9, tapi kita penuhkan dulu bas yang awal tadi tu. Okey, so kita letakkan 9 orang daripada kumpulan 6 ke dalam bas B. Okey, kemudian kita tengok pula lepas 9
8. Okey, daripada kumpulan 9. So 8 orang ni kita tengok dulu boleh masuk tak bas A? Okey, boleh. Jadi kumpulan 9 seramai 8 orang akan menaiki bas A. So kumpulan bas B, bas A dah penuh. Kemudian kita tengok pula okey 7. Bilangan ahli 7 daripada kumpulan 2. Okey, kumpulan 2 ni seramai 7 orang ni boleh tak masuk bas C? Okey, cukup boleh masuk bas C. Kita penuhkan terlebih dahulu. So bas C pun dah penuh. So selepas tu kita tengok pula selepas nombor 7. Okey, nombor 6. So disebabkan bas C hanya ada 3 sahaja tempat duduk, so kita kena buka satu lagi bas baru iaitu bas D. Kita masukkan daripada kumpulan 8 iaitu seramai 6 orang. Okey, seterusnya selepas 6 kita tengok 5. Okey, kita tengok 5 daripada kumpulan 1. Okey, boleh tak dia masuk bas C? Tak boleh. So boleh tak dia masuk bas D? Boleh lah. 5 orang tadi kita masukkan dekat dalam bas D. Okey, seterusnya 5 dah. Kita tengok lagi. Kita tinggal 5 orang dan juga 3 orang. So kita tengok lagi 5 orang. Okey, 5 orang ni boleh tak masuk bas C? Tak boleh. So bas D boleh tak? Lagi boleh. So kita masukkan dia dekat dalam bas D. Okey, so ini pun sudah. So kita tinggal bilangan ahli 3 orang daripada kumpulan 5. So kita tengok dulu bas C. Boleh tak masukkan ke dalam bas C? Boleh, sebab ada 3 lagi ruang. So kita masukkan ke dalam bas C, iaitu kumpulan 5 seramai 3 orang. So berapa yang syarikat tersebut perlu sediakan bas? Dia perlu sediakan 4 buah bas untuk memuatkan 76 pelancong. So dalam situasi ini kita dapat melihat corak persamaan antara kaedah penyelesaian, iaitu mengisi ruang yang pertama dengan bilangan yang paling banyak dan diikuti dengan bilangan yang kedua yang banyak. So langkah ini kita akan ulangi sehingga semua ruang telah dipenuhi. Okey, sekarang kita tengok aktiviti berfikir 1.5, menyusun tempat duduk majlis persembahan. So anda dilantik sebagai pengurus bagi majlis persembahan kebudayaan tarian tradisional. Terdapat beberapa kumpulan yang akan mengambil bahagian seperti dalam jadual di bawah. So ini adalah kumpulan tarian Inang, Zapin, Naga, tarian Barata Nanyam, tarian Sumazau, tarian Ngajat dan tarian Daling-Daling, dan ini adalah jumlah ahli ataupun jumlah orang lah di dalam tarian tersebut 8824 626. So peserta akan ditempatkan di 4 buah meja khas. Setiap meja dapat memuatkan 10 sahaja peserta. So setiap peserta mestilah ditempatkan di meja yang sama. Tunjukkan bagaimana anda menyelesaikan masalah ini. So kita punya poin kat sini adalah setiap meja dapat memuatkan 10 peserta dan ada 4 meja khas. Kita boleh lukis kat sini lah. Okey. Ni meja yang pertama. Kita tulis. Okey, ini meja yang kedua. Okey, so ini meja yang ketiga. Dan ini adalah meja yang keempat. So kita kena penuhkan meja yang pertama dulu dengan bilangan yang terbanyak. So dekat sini apa yang terbanyak? Okey, tarian Inang seramai 8 orang. So tarian, kita tulis Inang je lah ya. So Inang 8. Okey, yang kedua, Zapin. Boleh masuk tak dekat meja yang pertama? Tak boleh. So kita pergi pada meja yang kedua, iaitu Zapin 8 orang juga. Okey, seterusnya kita tengok tarian Sumazau 6 orang. Okey, boleh masuk tak dekat meja yang pertama dengan yang kedua? Tak boleh. So Sumazau kita kena letakkan dia di meja yang ketiga. Kemudian tarian Daling-Daling,
kita ada 6 orang. So boleh masuk tak dekat meja 1, 2, 3? Tak boleh. So darling-darling pun kita masukkan dia di meja yang keempat. So seterusnya kita tengok 4 orang, iaitu tarian Bharatanatyam. So boleh masuk tak dekat tarian Inang? Tak boleh. Zapin pun tak boleh. So meja 3 Sumazau boleh masuk tak? So boleh. Kita tambah 4 orang tarian Bharatanatyam. So meja 3 dah full. Ada penuh lah. Okey, so kita tengok tarian naga, ada 2 orang. Boleh masuk tak dekat meja 1? Boleh lah. So 8 tambah 2 kita dapat 10. So ini pun dah full. So dan yang akhir sekali adalah tarian Ngajat. So Ngajat 2 orang, kita masukkan sekali dengan tarian Zapin. Okay, Ngajat 2 orang. So ini pun dah full. So kita dapati 3 meja penuh. Dan meja keempat, okay, hanyalah menempatkan untuk bilangan ahli daripada tarian daling. 3 penuh, 1 tak penuh, boleh masukkan 4 orang lagi. So itulah cara untuk kita menyelesaikan masalah. Okay, itu saja untuk perkongsian saya. Okay, so semoga kita bertemu lagi untuk bab yang kedua kelak, insyaAllah. So assalamualaikum dan bye bye.